A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawatil qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyrifatan bi anwarit tauhid wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala turjumanil uluhiyyati wa dalili wahdaniyati Sayyidina Muhammadinil mab'uthi bibahiril mu'jizati bita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayati wa ala alihi alladhi balawud darajat al-ula bi'uluwi miqdarihi wa ashabihi alladhi baza'un nujumal huda binafsi akhbari. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Baiklah anda semua, bertemu lagi kita pada kali ini dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi semua bersih, hidup jadi nyaman. Alhamdulillah, materi pertama ialah taharah, yaitu bersuci. Bersuci pada bahasa ialah bersih dan terhindar daripada segala kekotoran, sama ada dalam bentuk hisiah, yaitu yang boleh dirasa seperti najis, atau maknawiyah seperti perkara yang mengaibkan, atau sifat-sifat keji. Kemudian bersuci mengikut istilah syarak ialah perbuatan yang apabila dilakukan akan mengharuskan solat didirikan, atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan hukum salat, seperti berwudu kepada sesiapa yang tidak berada dalam keadaan berwudu. Kemudian mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian dan badan serta tempat. Dalil daripada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mafhumnya, sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang suka bertaubat dan bersih. Surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Kemudian dalil daripada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu ingin mendirikan salat, maka basuhlah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga ke siku, dan sapulah kepala-kepala kamu dan kaki-kaki kamu hingga kedua buku lali. Jika kamu dalam keadaan berjunub, maka bersucilah. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Khamsun minal fitrati al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa taqlimul adhafiri wa qassus syadibi. 5 perkara daripada fitrah bersuci. Pertama, berkhatan sunat, bercukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan memotong pisai. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, laula an asyqa ala ummati
la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salati. Sekiranya tidak mengubalkan ke atas umum, baginda, nescaya baginda akan memerintahkan supaya basuh gigi setiap kali sembahyang atau salat. Fardu wudu ada 6 perkara. Niat ketika membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Keenam, kemudian perkara yang membatalkan wudu itu ada 6, yaitu keluar sesuatu daripada 2 kemaluan. Yang kedua, tidur tidak dalam bentuk duduk bersila. Yang ketiga, hilangnya akal disebabkan mabuk atau sakit. Yang keempat, bersentuhan kulit pria dengan kulit wanita yang bukan mahram tanpa penghalang, baik berupa benda atau kain, menurut pendapat Imam Syafi'i. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan, menyentuh beban tubuh manusia berdasarkan pendapat mazhab Imam Syafi'i. Yang baru qaul jadi. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6, iaitu 3 di antaranya berlaku pada lelaki dan selanjutnya perempuan. Yang pertama, bertemu 2 jenis kemaluan, iaitu bersetubuh. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga, mati, bukan mati syahid. Dan 3 lainnya khusus bagi wanita, iaitu haid, nifas, dan melahirkan. Syarat-syarat tayamum ada 5 perkara, iaitu adanya halangan, uzur kerana bepergian atau sakit ketika telah masuk waktu solat. Yang kedua, telah masuk waktu solat. Yang ketiga, mencari air setelah datang waktu solat, terhalang memakai air dan air tersebut diperlukan misalnya untuk diminum setelah berhasil mencarinya. Kelima, memakai tanah suci yang berdebu. Bila debu tersebut bercampur kapur atau pasir, maka tidak boleh dipakai tayamum. Fardu tayamum itu ada 4 perkara, iaitu niat, mengusap muka, mengusap kedua tangan sampai siku, terakhir tertib. Darah yang keluar dari kemaluan wanita ada 3 macam, iaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, bukan kerana melahirkan. Warnanya hitam kemerah-merahan dan panas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, sedangkan darah istihadah adalah darah yang keluar selain pada hari-hari haid dan nifas. Waktu haid itu paling sedikit adalah sehari semalam dan paling lama 15 hari, sedangkan pada umumnya 6 atau 7 hari. Waktu nifas paling sedikit adalah lahzah, sekejap mata, dan paling lama 60 hari, sedangkan pada umumnya adalah 40 hari. Sekurang-kurangnya umur wanita yang mulai haid itu ialah 9 tahun. Sekurang-kurangnya masa mengandung itu ialah 6 bulan dan paling lama 4 tahun, sedangkan pada umumnya adalah 9 bulan. Hal-hal yang diharamkan dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas itu ada 8 perkara. Pertama, solat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, masuk ke masjid, tawaf, bersetubuh. Kemudian, perkara yang dilarang bagi orang yang sedang berjunub untuk mengerjakan 5 perkara, iaitu solat, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Yang
4. Tawaf. Dan kelima, lubusu fil masjid, berdiam di masjid. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil, haram, dilarang untuk mengerjakan 3 hal, iaitu salat, tawaf, menyentuh dan membawa Al-Quran. Kemudian hikmah taharah. Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, kerana kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Rasulullah SAW bersabda bahawa orang yang selalu menjaga wudu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Kesan wudu. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahawa kebersihan itu sebahagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula mengatakan kebersihan pangkal kesihatan. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih selesa. Baiklah Ananda, kita berpindah kepada jenis-jenis najis. Yang pertama, najis mughalladhah. Yang kedua, najis mukhaffafah. Yang ketiga, najis mutawassithah, najis pertengahan. Kemudian kullu ma'i'in, setiap benda cair yang keluar dari luar jalan adalah najis, kecuali air mani. Membasuh semua yang terkena air kencing dan kotoran manusia atau binatang itu adalah wajib, kecuali yang terkena air kencing bayi lelaki yang kecil yang belum makan makanan, kecuali air susu ibunya, maka bisa suci dengan dipercikkan air sampai merata dan basah pada tempatnya. Benda-benda najis itu tidak dimaafkan kecuali darah dan nanah yang sangat sedikit. Dan binatang kecil yang tidak berdarah mengalir, jika ia jatuh ke dalam tempat air dan mati di dalamnya, maka ia tidak menyebabkan air itu menjadi najis. Seluruh binatang-binatang itu suci kecuali anjing, babi, dan binatang yang dilahirkan daripada keduanya. Semua bangkai adalah najis kecuali bangkai ikan dan belalang serta mayat manusia. Kemudian kita berpindah kepada perkara yang diharamkan atau tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau wanita yang nifas. Itu ada 8 perkara. Yang pertama, salat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, masuk ke masjid, tawaf, kemudian basuh tubuh, dan yang ke-8, istimta' baina surrati wa rukbah. Selanjutnya kita berpindah kepada perkara yang dilarang dan haram bagi orang yang sedang junub untuk mengerjakan 5 perkara. Yang pertama, salat, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Yang kelima, berdiam di masjid, lubusu fil masjid. Apa yang keempat tadi Ananda? Tawaf. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil, dilarang untuk mengerjakan 3 hal, iaitu salat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, mengikut mazhab kita Imam Syafi'i. Materi terakhir kita berhubung dengan fardu mandi. Ada berapa perkara Adanda? Ada 3 perkara. Yang pertama, niat. Yang kedua, menghilangkan najis jika najis itu terdapat pada anggota tubuh. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh rambut ataupun bulu serta kulit. Sunat-sunat mandi ada 5 perkara. Sunat-sunat mandi wajib itu ada 5 perkara. Pertama, membaca basmalah. Yang kedua, berwuduk sebelum mandi. Yang ketiga, menggosok tangan ke seluruh permukaan tubuh.
kecuali kemaluan. Yang keempat, bersambung tiada henti. Kelima, mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Mandi-mandi sunat itu ada 17. Yang pertama, mandi untuk orang yang ingin menghadiri salat Jumaat. Orang yang tidak menghadiri salat Jumaat tidak sunat mandi Jumaat. Kemudian 2 salat sunat hari raya, 2 salat sunat gerhana. Kemudian mandi sehabis memandikan mayat, mandi bagi orang kafir ketika masuk Islam, mandi bagi orang gila setelah sadar dari gila. Yang ke-9, mandi bagi orang yang pingsan setelah sadar. Yang ke-10, mandi ketika hendak ihram haji dan umrah. Yang ke-11, mandi ketika hendak masuk Makkah. Yang ke-12, mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Yang ke-13, mandi ketika hendak bermalam di Muzdalifah. Yang ke-14, mandi untuk melempar 3 jamrah. Yang ke-15, mandi untuk tawaf. Yang ke-16, mandi untuk sa'i. Yang ke-17 terakhir, mandi ketika masuk kota baginda, kota Madinah. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita membaca surah Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Dan kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda jangan lupa kerjakan tugas dan baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.